Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Haryanti Jemetusin. Berita-berita utama malam ini. UBD menjadi institusi pertama di Asia menerima anugerah Spotlight Kolaboratif Babson 2025. Sumbangan PMKS sangat signifikan kepada keluaran dalam negara kasar. Pada menjunjung titah perkenan Kebahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'do Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kerajaan Kebahdulian Maha Mulia telah menghantar bantuan kemanusiaan dalam bentuk barangan keperluan asasi ke Republik Kesatuan Myanmar dengan menggunakan pesawat tentera udara Diraja Brunei TUDB pada 11 April 2025. Penghantaran bantuan kemanusiaan tersebut adalah berikutan kejadian gempa bumi yang telah melanda Republik Kesatuan Myanmar pada 28 Mac 2025. Acara penyerahan bantuan kemanusiaan telah diadakan di Pangkalan Tentera Udara Rimba pada 11 April 2025 dan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Abang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Puan Kin Sandar, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Republik Kesatuan Myanmar di negara ini. 30 pelajar berusia antara 15 hingga 40 tahun dari pelbagai latar belakang terpilih menyertai program membangun aplikasi menggunakan realiti maya VR untuk menggambarkan lokasi menarik yang ada di negara Brunei Darussalam. Program berkenaan dirasmikan pagi tadi di Lab Inovasi Brunei Jalan Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Karen R. McClellan, Duta Besar Istimewa Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini, dengan pembiayaan dan sokongan daripada Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini, Institute Serious Games dari Universiti George Mason dan Syarikat Perbangkalan di Washington DC menghimpunkan peserta bagi program latihan rekaan permainan, pemprograman dan animasi selama 14 minggu. Program diungkayahkan oleh Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini dengan kerjasama Lab Inovasi Brunei, Universiti Teknologi Brunei dan Universiti George Mason. Selain membina hubungan belia Brunei dan pemimpin teknologi Amerika Syarikat, ia juga mengembangkan peluang pelancongan dan keusahawanan. Universiti Brunei Darussalam UBD memenangi anugerah Spotlight Kolaboratif Babson 2025 semasa sidang kemuncak Global Kolaboratif Babson yang diadakan baru-baru ini di Perancis. Menerima anugerah bagi pihak UBD ialah penolong Naib Chancellernya Dr. Haji Masairul bin Haji Masri. UBD memenangi anugerah tersebut berdasarkan program Entre Masterclass iaitu inisiatif pembangunan keusahawanan atas inovasi, impak dan potensinya untuk pengantarbangsaan. Pengiktirafan itu menandakan satu pencapaian penting yang bukan sahaja untuk UBD, malah untuk negara. Ini kerana UBD menjadi institusi pertama dari Asia yang menerima anugerah berkenaan. Golongan asnaf ibu tunggal dan anak yatim terus diraikan pada majlis sambutan Aidilfitri. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Tidak dinafikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang merangkumi 97.2% jumlah keseluruhan perniagaan di negara Brunei Darussalam memainkan peranan penting dalam menyumbang pembangunan ekonomi negara dan sumber pekerjaan di sektor swasta. Rosimah Sulaiman ada laporannya. PMKS memainkan peranan fundamental dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan memupuk daya tahan dalam ekonomi negara. Sumbangan PMKS adalah jauh daripada hanya perniagaan. Ia juga merupakan enjin inovasi dan penjenaan pekerjaan, di mana pada tahun 2020, PMKS juga telah memberikan sumbangan yang signifikan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK, iaitu dianggarkan sebanyak 31.2%. PMKS ini adalah sangat penting untuk ekonomi Brunei lah, tu fahamlah kami semua. Pasal ia mewujudkan banyak perniagaan-perniagaan di Brunei kan. Kalau banyak perniagaan di Brunei, artinya banyak pekerjaan untuk pekerja-pekerja lokal kan. Alhamdulillah, jika apabila cukup masa ini boleh menjadikan penyelenggaraan pertumbuhan ekonomi, memberi peluang untuk anak-anak belia tempatan kita ni secara optimis memasuki pasaran nasional dan global dari segi penjualan produk-produk tempatan. Pembangunan ekosistem industri yang kondusif melalui pemudah cara perniagaan, program latihan dan infrastruktur juga perlu diberi keutamaan. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan sektor perniagaan tempatan lebih berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Berita RTV. Majlis Perundingan Kampung Pancur Daerah Tutong terdiri daripada Kampung Pancur Papan, Kampung Pancur Dulit dan Kampung Suran mengadakan Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri sekampung. Majlis diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada 19 anak yatim di bawah tadahan Kampung Pancur daerah berkenaan. Majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri juga diadakan petang tadi oleh Projek Bina Bakti, Kumpulan Prihatin dan Projek Impian Cahaya Iman. Berlangsung di sebuah kafe di Telanai, majlis adalah bagi meraikan 70 orang asnaf, ibu tunggal dan anak yatim. Pada majlis ini, golongan asnaf, ibu tunggal dan anak yatim yang terpilih dari daerah Brunei dan Muara menerima sumbangan senaskah Al-Quran, beras dan sampul raya. Sumbangan adalah daripada syarikat di Salid Sdn Bhd, syarikat Chop Kong Lin dan beberapa orang persendirian. Sikap pemaaf dan berlapang dada adalah satu kemenangan kerana dapat menewaskan perasaan dendam. Justru sikap memberi kemaafan itu membawa kesan yang baik dan positif kepada semua orang selain sangat bermanfaat bagi kesihatan fizikal dan mental. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Jauhi Sifat Dendam, Berilah Kemaafan. Perlu diingat bahawa agama kita memerintahkan umatnya supaya sentiasa bersifat sabar dan kita dianjurkan agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya perbuatan jahat itu hendaklah dibalas dengan cara yang lebih baik, iaitu dengan kebaikan dan kemaafan. Maka sentiasalah bersikap pemaaf dan berlapang dada, sekalipun berada di persekitaran yang negatif, kerana sikap tersebut mampu membawa perubahan kepada keadaan sekeliling. Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ada dijelaskan mengenai keistimewaan orang yang bersifat pemaaf. Antaranya ialah pertama, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sifat memaafkan dapat melembutkan hati seseorang.
Ketiga, Rasulullah SAW dalam hadis baginda menjelaskan bahawa sifat pemaaf itu merupakan antara iman yang paling utama. Dalam membentuk masa depan digital yang inklusif bagi negara Brunei Darussalam, pembangunan sistem dan alat kecerdasan buatan AI yang bertanggungjawab dan beretika adalah menjadi satu keperluan. Dengan ini, pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi negara Brunei Darussalam AITI dengan kerjasama Kumpulan Kerja Tadbir Urus dan Etika AI telah mengadakan garis panduan tadbir urus dan etika kecerdasan buatan untuk Brunei Darussalam. Garis panduan tersebut mengetengahkan pendekatan yang berasaskan prinsip-prinsip dan amalan yang bertanggungjawab selain menyediakan panduan mengenai amalan dan pelindungan yang perlu dipraktikkan oleh organisasi yang membentuk, membangunkan, menggunakan dan memanfaatkan teknologi AI di negara ini. Dengan adanya panduan tersebut diharap dapat memacu inovasi serta menggalakkan penggunaan AI yang beretika dan bertanggungjawab. Garis panduan tersebut boleh diakses melalui laman sesawang seperti yang tertera. Jabatan Perikanan akan mengadakan program kaunter pelesenan bergerak bagi tujuan memudahkan nelayan untuk membarui lesen alat menangkap ikan. Program akan bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari pada hari yang ditetapkan di beberapa lokasi. Para pemohon dikehendaki berdaftar dan mempunyai akaun e-Darussalam yang masih aktif melalui www.gov.bn. Bagi yang belum berdaftar dan tidak mempunyai akaun e-Darussalam adalah dikehendaki membawa kad pengenalan asal bagi tujuan pendaftaran. Pada 14 hingga 16 April ini, program kaunter pelesenan bergerak bertempat di Pusat Kemasyarakatan Perpindahan Mentiri pada 21 hingga 23 April di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurung, sementara pada 28 hingga 30 April nanti akan dianjurkan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Lambak Kanan.